Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Lagi sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni sehinggalah aku dah capai ke 3,000 lebih subscriber ni. Tanpa korang semua memang aku takkan sampai ke tahap ini guys. Okay, dan kepada semua yang telah join Geng Kliwon, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah bakal ada video-video special akan aku buat untuk korang semua guys, khas untuk Geng Kliwon family ni. Jadi kita kembali lagi dengan malam segmen Seram Kliwon pada malam ni, di mana macam biasa aku akan sampaikan kisah-kisah seram. Aku pun tak tahulah, malam ni aku rasa macam excited tau. Bila masa aku nak cerita pasal kisah seram ni, mesti aku rasa excited. Tetapi malam ini guys, aku punya excited ni rasa lain macam sikit tau. Sebab pada malam ini khas special untuk korang semua. Bukan Nas Winchester yang akan sampaikan kisah seram, sebab aku ada tetamu. Okey, bukan tetamu benda-benda pelik ni Okey, ni kita ada penyampai, seorang YouTuber, pencerita kisah seram, horror storyteller yang aku boleh kata memang padu. Aku boleh cakap aku memang, orang kata apa, envy, aku respect dia punya channel, cara dia menyampaikan kisah seram ni. Aku berjaya untuk menjemput dia untuk menyampaikan kisah seram dekat malam seram Kliwon pada malam ni. Tak lain tak bukan, aku nak introduce kat korang one and only Anas Rahmat. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nas Winchester? Apa khabar bro? Baik, Alhamdulillah sihat. Weh, Alhamdulillah sihat. Weh, sama-sama jawab ni. Dia chemistry bro, chemistry tu. Chemistry kita kuat kan? Walaupun kau Johor, aku KL, power tu chemistry kita. So, apa cerita terbaru bro? Aku nampak kau travel sini sana itu hari kan, macam best ke? Travel. Aku sebenarnya memang traveller bro. Memang setiap tahun pun aku traveller. Solo traveller Aku memang traveller. Aku memang solo traveller. Aku memang kaki travel. Kadang-kadang aku jalan dengan family, kadang-kadang aku jalan dengan kawan-kawan. Dan kadang-kadang aku memang jalan solo je. Itu memang yang selain daripada kau nampak aku dalam channel YouTube kan, sebenarnya aku adalah seorang yang kuat berjalan daripada muda hinggalah ke hari ni lah. Memang berjalan je kerja aku. Begitulah sedikit. Seronok betul lah kerja kau Aku pun nak kerja macam kau lah bro. Jangan bro, penat. Kerja kadang-kadang dengar macam seronok berjalan ni kan. Tapi kadang-kadang ada waktu tu bila sebabkan bekerja sambil berjalan, sambil bekerja, tu jadi letih lah. Tapi yang part dia seronok berjalan tu memang seronok, betul seronok. Tapi part dia kerja, tu letih. Faham. So biasanya bila kau solo traveller ni, berapa lama tu kau pergi travel? Okey, tak tentu bro. Kadang-kadang boleh jadi sekejap je, dalam 2-3 hari kan. Dia kalau solo traveller, kalau jalan dalam domestik, biasa aku ambil masa dalam 3 hari 2 malam kan. Tapi kalau aku jalan di luar daripada Malaysia, mungkin ambil masa dalam 6 hari. Depend on dia punya tempat tu lah. Biasanya katakanlah kalau aku bekerja dekat luar, aku akan siapkan kerja aku dalam masa 2 hari. So 3 hari aku tambah untuk jalan. Dia macam tu lah. Dia 2 dalam 1. Okey. 2 dalam 1. Okey, sebelum ni sebenarnya antara punca kenapa aku travel, aku sebenarnya berkhidmat dengan satu syarikat majalah pelancongan dekat Kuala Lumpur sebenarnya. Dulu aku bekerja dengan dorang, tapi bila aku dah berhenti kerja dan aku balik Johor baru, aku masih bekerja lagi dengan dorang lah sebenarnya. Jadi bila kawasan-kawasan dekat dalam pulau, kawasan pulau dekat sekitar Johor ni aku cover lah. Aku jalan, aku tulis dan aku write up, aku send dekat dorang untuk dorang masukkan dalam majalah. Jadi dorang punya writer tak perlu lah datang dekat dalam kat negeri Johor kan. Aku just cover cerita-cerita dorang je lah. Itu antara kerja aku lah, sebagai senang cakap macam fotojurnalis jugalah kerja aku. Part time aku ni bukan full time, part time aku. Dia akan datang dalam setahun 3 kali 4 kali lebih kurang. So sebab itulah aku pun dalam masa yang sama, mungkin aku nak ceritakan sikit pengalaman aku lah dekat Nas Winchester punya audience. Apa yang aku rasa. Ada kisah seram ke? Of course ada bro. Malam ni sebab kau cakap dengan aku, kau nak collab dengan aku, kau nak aku sampaikan sedikit pengalaman seram aku kan. Takkan aku nak cerita pengalaman orang kan. So malam ni aku cerita dekat memang khas untuk Nas Winchester. Aku tak pernah cerita pun dekat mana-mana sebelum ni. Jadi sebabkan malam ni aku berkolab dengan kau dekat studio aku yang comel-comel ni, aku tak mampulah cerita seram pasal studio aku kan. Kalau nak cakap pasal cerita seram dalam studio memang banyak bro. Tapi memandangkan kita berkolaborasi dalam keadaan aku dalam studio aku tak naklah cerita apa yang berlaku dalam studio. So aku bagi kau satu cerita, mungkin bukan satu, mungkin 2, mungkin 3, aku tak sure lagi.
berapa masa yang kita ada, kan, aku tak nak meletakkan berapa minit aku nak bercerita dengan korang dengan apa, aku gigil lagi bro, berapa kali collect korang aku gigil lagi siot dah. Alamak, cantik tu. Oh sorry kan, aku tak nak cakap berapa lama aku nak bercerita. Sebab kalau Anas Rahmat ni cerita dia memang meleweh sikit bro. Aku suka cerita panjang je kan, aku suka bawa ceritanya. Jadi lambat sikit lah, panjang lah ceritanya. Tapi tak apa ada, sebab kau punya flow tu memang orang suka tau. Even aku pun enjoy tau tengok kau punya content, macam mana kau cerita kisah seram. Kau ada kau punya flow sendiri tau, yang boleh membuatkan viewers untuk menghayati dengan lebih lagi tau. So itu salah satu benda yang aku respect lah, benda yang tak ada dekat aku. So bagi aku that's a big plus point lah untuk kau bro. Terima kasih bro. Tapi kau pun hebat juga bro. Aku antara crime punya, aku pun suka crime juga. Aku meletakkan kau pun salah seorang aku punya channel yang memang aku tak miss cerita dia bro. Oh lama. Uish, terharu lah dengar kan. Yang ni betul bro. Kau pun tahu aku memang rajin layan cerita kau. Yang ni bukan fake ni, cakap betul-betul ni. Aku rajin layan cerita kau. Sebab cerita kau tu, cerita kau aku suka smooth tau. Kau bawa cerita tu smooth aja, relax je kan. Jadi kita layan pun santai je kan. Dia tak terlalu aku sakit jantung tengok kan. Tapi dia layan, dia mild. Aku suka benda-benda macam tu. So okay Nas, macam malam ni agak-agak berapa cerita kau ada tentang pengalaman solo traveller kau ni yang kau nak kongsikan dengan penonton Nas Winchester dan juga penonton Anas Rahmat? Okay, malam ni aku nak cerita dengan kau mungkin 2-3 cerita. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tak pasti lagi. Macam aku cakap tadi, mungkin bergantung pada waktu yang diberikan lah. Kalau panjang sangat ke kan, kalau pun pendek, InsyaAllah. Tapi aku cuba sampaikan 3 cerita lah, InsyaAllah. Aku cuba. Okay, cun. Okay Nas, sebelum kita bermula kan, aku dia nak cakap lah, sambil aku nak dengar kau cerita malam ni kan, aku sedang tengah hirup kopi dalam cawan malam mistik bro. Okay, alamak. Baru feel sampai. Kejap. Aku pun nak ambil cawan aku. Tapi hari ni aku tak. Tak apa, kau pergi ambil dulu. Ni pun cawan aku ada juga kat sini. Dia memang always display ni cawan ni. Tapi mandang makan malam ni aku tak pakai cawan aku. Aku just minum pakai tin je malam ni. Tak ada hal bro. Sebab hari ni tak sempat baca kopi. Balik kerja huru-hara kan, tengok bola live. Lepas tu aku terus layan kopi je. Senang. Aku pun boleh minum sekejap bro. Nice. Boleh. Jadi guys, tanpa memuasa lagi, kita teruskan dengan Malam Seram Kliwon bersama Anas Rahmat, Malam Mistik. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku nak ucapkan terima kasih dekat Nas juga sebab invite aku malam ni. Alright, malam ni aku nak ceritakan satu kisah aku. Kisah yang berlaku sendiri dekat aku sepanjang aku ni bekerja sebagai solo travel. Bukan bekerja lah, sebagai solo traveller lah senang cakap. Aku ni memang kerap pergi bercuti lah. Daripada umur aku bujang sampai aku dah kahwin. Perangai ni memang aku bawa. Aku tak tahulah macam mana nak stop. Tapi ni memang benda yang aku suka lah buat. Okay, company lama aku ni, aku pernah berkhidmat dengan satu company kat Kuala Lumpur. Aku tak nak cakap majalah apa. Tapi majalah ni dia keluarkan percutian seluruh Malaysia lah, dalam bahasa Inggeris. So tugas aku ni, kalau setiap bulan dia bagi aku task lah. Dalam masa 1 tahun ke 6 bulan ke, aku akan siapkan task dekat satu tempat yang dia bagi tahu tu. Alright, nak jadikan cerita, aku dapat task untuk cover Pulau Tioman, ke semua kawasan Pulau Tioman, area Pulau Tioman tu. Maksudnya daripada, kalau korang yang pernah pergi Pulau Tioman, korang tahulah Tioman dia ada Kampung Mukut, Kampung Tekik, dan macam-macam kampung lah. So tugas aku datang Tioman, explore Tioman. Bukan maksud aku tu explore tu aku kena naik boat daripada point A ke point B, bukan macam tu. Tapi aku kena jalan kaki sepanjang berada di Pulau Tioman. Okay, nak jadikan cerita, ada satu tempat ni. Aku ni masa tu aku berada dekat Kampung Paya. Aku dah ada kat Kampung Paya tu dah dekat 2 hari lah. Sebelum tu aku kat Kampung Genting, aku travelling ke Kampung Paya. So misi aku untuk sampai ke Kampung Tekik. Kampung Tekik ni maksudnya kampung yang paling besar lah dekat Pulau Tioman ni. Tapi misi aku tu, aku tak boleh naik boat. Aku kena jalan kaki menuju ke sana. So setiap kali aku, kalau rutin aku nak ke sana, nak berjalan kaki tu kan, aku study dululah kan. Aku kena tanya orang kampung ke macam mana perjalanan nak ke sana. Okey, dekat Pulau Tioman ni orang tak jalan kaki nak pergi satu kampung ke satu kampung, orang naik boat.
Bukan tak ada laluan pejalan kaki. Ada sebenarnya. Cuma tak ada orang yang nak pakai. Kalau ada yang pakai tu, maksudnya dia betul-betul gila nak jalan kaki. So aku ni nak nak, aku terpaksa jugalah jalan kaki menuju ke sana. Sebab dah aku punya task macam tu kan. So perjalanan daripada kampung Paya tu nak ke kampung Tekit, lalu laluan dalam tu dia ambil masa, kalau normal lebih kurang dalam 2 hingga 3 jam jalan kaki. Dia nampak dekat bro. Kalau kau naik boat tu kan, dia nampak dekat. Naik boat tu lebih kurang 10-15 minit je. Tapi kalau naik boat, tapi kalau kau jalan kaki, jalan je dia macam berliku-liku tau, macam ular, zigzag. Kan, naik bukit tu bukit, naik bukit tu bukit. Dia macam tu. Kira macam hiking kan ni? Macam hiking je. Lebih kurang bukan macam hiking, memang hiking lah senang cakap. Memang hiking lah. Memang itu. Dia tak adalah jalan tar, tak ada. Dia jalan macam jalan batu sikit. Lepas tu kau kena mendaki sikit, jalan tanah, naik bukit, hutan, turun hutan, keluar hutan. Dengan network telefon tak ada masa tu. Okey. Cerita ni aku bagi tahu lebih kurang dalam sebelum kita pandemik lebih kurang dalam 2 tahun 3 tahun yang lepas lebih kurang masa tu. So hari tu aku ditugaskan untuk pergi ke kampung Tekit daripada kampung Paya. Untuk aku catatkan apa yang aku nampak sepanjang perjalanan tu. Okey, nak jadikan cerita bro Kebiasaannya kalau sebelum aku keluar daripada hotel aku, daripada homestay ke daripada chalet aku akan bagi tahu receptionist kan. Aku akan keluar pergi hiking kat kawasan-kawasan ni. Dan lepas tu kalau aku hilang dalam masa berapa jam aku tak balik, kau tolong report cari aku kat dalam hutan. Tu biasa normal aku punya aku punya safety lah. Memang kau buat macam tu. Tapi hari tu aku tak balik semula kepada aku punya chalet tau. Maksudnya aku jalan daripada point A ke point B. So tak gunalah aku bagi tahu aku punya aku punya receptionist kan. Sebab aku aku nak ke point B terus kan. So aku sebelum tu aku pun survey lah, aku tanya dengan dia berapa jam perjalanan kan daripada kampung Paya ni nak menuju ke Tekit. Dia estimate, dia cakap dengan aku dalam dalam 3 jam mungkin boleh sampai. Kalau kau slow macam mana pun 3 jam dah sampai. Lepas tu dia punya range, dia punya time tu dia kata jarak dia dalam 10 kilometer tu kita akan jumpa Berjaya dan kita akan jumpa Tekit. So bagi aku okey lah, 10 kilometer okey je. Taklah jauh sangat pun kalau untuk jalan kaki kan. Then aku mulakan perjalanan aku masa tu pukul 2.30 petang kalau tak salah aku. 2.30 petang. So aku pun dah packing barang aku, check out kan, makan sikit, aku pun mulakan perjalanan. So dalam perjalanan tu aku check line network memang tak ada. Tapi receptionist tu pesan kat aku, dia bagi aku satu number phone. Dia kata kalau dah sampai dekat tengah-tengah antara kampung Paya dengan kampung Tekit tu, kau call nombor phone ni. Sebab ni nombor phone cab dekat sana. Macam motor ke apa, boleh ambil aku daripada Berjaya Hotel, kawasan Berjaya Hotel. Aku terlupa bro sebenarnya. Kira tu rutin dia lah. Maksudnya dia bagi aku nombor phone tu supaya ada orang lain yang boleh pick up aku kat sana lah, kawan dia lah. So aku tak perlulah jalan kaki jauh daripada Berjaya nak ke kampung Tekit tu. Betul. Tapi yang kelakar dia bro, dia cakap dengan aku bila dah sampai setengah, aku jalan kaki dah start jalan tu, aku pun terfikir. Soalnya tengah tu dekat mana? Aku pun tak tahu tengah kat mana. Mungkin jalan 10 tapak dah sampai tengah. Mungkin jalan setengah 100 kan. Kau tak tahu pun tengah kat mana. Sebab semuanya pakai anggaran je. Okey, aku pun masuk hutan tu. Aku pun masuk dengan bismillah, tawakal, aku masuk jalan kaki macam biasa. Aku jalan kaki bro. Aku seumur hidup aku berjalan kaki dalam hutan. Itulah kali pertama aku rasa aku syahdu dalam hutan. Kau faham maksud syahdu tak bro? Kau jalan, kau hayal. Sebab kau jalan dalam keadaan berhayal lah. Bila kau jalan hutan tu, kau tengok belah kiri kau cantik, belah kanan kau cantik, atas bukit kan. Dia atas bukit, bila kau nampak laut, cantiknya. Kau jadi hayal. Kau tak tahu berapa lama kau duduk dalam hutan tu. Kau pun jalan. Dia punya kata kunci di dalam hutan tu satu bro. Kalau aku tak nak sesat, dia cakap follow wire elektrik. Kabel wire kat atas lah yang biasa betul, yang ada wire-wire tu. Besi-besi tu. Tapi aku pun jalan je lah, jalan. Okey, dah sampai satu tempat ni bro. Yang biasanya aku jalan ni jalan-jalan batu, tata batu tu, batu cantik, batu granit tu lebih kurang kan. Tiba-tiba batu tu hilang dah. Maksudnya dah tinggal jalan tanah je. Maksudnya dah tak boleh akses pakai batu lah. Maksudnya itu kita dah sampai laluan baru tanah. Aku tak tahu berapa kilometer lagi aku nak jalan ke laluan tanah. So aku teruskan jalan. Panjang tu aku pun tengok, aku ikut lagi wire lampu tu kan. Aku tengok jam dah dekat pukul 4 lebih, nak kat pukul 5 lah, dah petang lah. Wah, aku cakap ni dah pukul 5 petang ni, aku tak tahu bila aku nak keluar dari sini ni kan. Aku jalan lagi bro, aku jumpa balik jalan batu tadi bro. Alamak. Aku cakap, tadi aku jalan batu, tapi setahu aku tak jalan berpusing, aku jalan tegak. Aku ni, hari tu aku datang, aku cuma bawa beg kan, berbekalkan beg. Aku tak adalah kompas ke apa, aku tak terfikir pun sebenarnya kalau aku nak
nak berada dalam hutan. Memang aku tak terfikir pun. Kan aku pun jalan balik. Okey, tak apa, aku jumpa jalan batu tu. Aku jalan-jalan, aku jumpa jalan tanah tu balik bro. 2 kali aku jumpa jalan yang sama bro. So aku dah tahu yang aku ni sesat bro. Jam weh. Ya, aku sesat. Aku sesat dalam hutan kat Tioman. Hutan tu tak tebal pun bro sebenarnya. Tak tebal pun. Aku sesat dah dalam tu. Inilah kali pertama aku sesat dalam hutan seorang-seorang masa tu. So aku tengok jam dah. So time tu apa perasaan kau yang tiba-tiba kau sedar macam alamak aku dah sesat dah ni kan? Bro, aku cakap sampai sekarang ni aku bercakap dengan kau ni bro, aku punya bulu roma meremang bro. Sebab apa tau? Aku punya takut tu. Dia lebih kepada macam kau rasa macam panik tau, macam takkan aku sesat. Kau buka phone kan, aku buka phone aku mengharapkan ada network. Sepanjang jalan tu aku pegang phone aku mengharapkan network je bro. Tak ada network. Jalan-jalan aku kat dalam hutan tu yang aku nampak bro cuma pokok je sebenarnya. Pokok je. Pokok dekat ini kali pertama aku sesat. So bagi aku sesat dalam hutan ni dia macam takkan aku akan sesat. Kau rasa macam tak percaya tau yang kau sesat tau. Jalan macam gini je, takkan kau sesat kot. Tapi aku masa tu aku positif dalam otak aku positif Aku cakap mungkin aku yang tersalah pandang ke kan. Sebab aku kenal bro jalan tu sebab aku ada satu pokok tau kat situ tau. Pokok tu aku jumpa 2 kali. Pokok yang sama. Last bro. Dah pukul 5 lebih kan. 5 lebih ni kalau dalam hutan dia dah gelap bro. Betul. Dah gelap dah. So aku belajar jugalah kan. Apa tu benda-benda macam ni kan. Masa aku belajar juga survivor lah. Kalau dah pukul 5 dah gelap tu, cara terbaik kau tak payah jalan lagi dah. Kau stay je. Tunggu hari cerah. Maksudnya kat sini bro, aku ni dah lah tak bawa torchlight, tak bawa apa. Bawa bag je satu. So cara aku terbaiknya aku just buat unggun api. Nasib baik aku ni smoker bro. Inilah benda yang aku rasa nasib aku baik. Sebab aku smoker, aku bawa lighter. Kan at least aku ada lighter untuk aku hidupkan api. Aku tahu dekat Tioman ni tak ada binatang buas bro. Tak ada harimau, tak ada gajah ke beruang ke, tak ada. Tapi yang dia ada, binatang yang paling ganas yang ada adalah biawak komodo tu. Biawak ada besar buaya kat sana. Itu je lah. Besar betul besar buaya. Besar bro. Biawak komodo kat Tioman besar. Kalau kau tak percaya, kalau kau ada rezeki pergi Tioman, kau pergi Salang, kau pergi tengok sendiri. Diorang bela buat macam pets kat sana. Tak dapat nak jumpa biawak besar buaya kan. Pisang So aku kali pertama tu aku dah sesat dalam tu, aku dah mula macam rasa shit man, aku sesat. Dah lah kau tak dapat contact siapa-siapa kan. Aku pun malam petang tu dah gelap-gelap macam gitu. Aku pun berbekalkan apa yang aku ada tu, aku just baring. Aku cuba duduk je. Aku pun tak tahu nak buat apa. Aku just duduk dengan makanan tak ada, perut lapar nak mampus kan. Sorry bermulut cakap mampus, minta maaf kan. Aku just duduk je, relax je. Tapi nasib baik lah bro. Aku bukan nak cakap pasal benda tu seram. Malam tu tak ada benda seram pun. Tapi bila kita seorang diri dalam hutan dengan bunyi benda-benda macam tu kan, bunyi cengkerik boleh jadi seram sebenarnya. Betul tak? Betul. Seorang-seorang pula kan. Engkau merasakan yang diri kau ni macam time tu lah kau terfikir aku ni mungkin disembunyikan bunyian kot. Mungkin benda-benda macam tu confirm datang bro. Kalau kau bayangkan orang-orang yang macam kita ni yang selalu berfikiran pasal cerita-cerita seram kan. Aku memang suka cerita seram. Jadi bila berlaku tu kat diri aku, astaghfirullahalazim, subhanallah. Dia punya takut, ya Allah, Tuhan je yang tahu. Sepanjang malam tu aku duk fikir je kan. Ya Allah, bila macam mana aku sesat ni. Kau tak nampak jalan kan. So malam tu bro aku istighfar banyak bro. Yang aku amalkan selawat. Aku selawat je. Aku selawat dengan Allah, aku minta Allah lindungkan aku. Ini memang rutin aku. Aku memang aku kerap selawat dah. Aku minta kat Allah, Allah tolong lindungkan aku, janganlah berlaku benda-benda seram ni kat aku. Tapi benda yang menakutkan aku sebenarnya adalah apa bro kat dalam hutan tu bro? Bunyi bro. Engkau tak dengar bunyi. Dia punya vibe dalam hutan tu lah menakutkan tau. Engkau tu bukan masa aku dengar bunyi hantu, bukan bunyi hantu pun. Bunyi tu, bunyi kesepian aku panggil. Bunyi cengkerik. Benda tu yang membuatkan kau resah bro. So malam tu aku dah ambil beg aku buka, keluarkan isi dia, aku tahu beg tu aku lungkup kepala aku dan aku cuba tidur. Apa yang aku nak cerita ni paginya bro. Bila aku dah bangun pagi tu, dah sedar tu kan, hari dah cerah, aku nak teruskan perjalanan dia lah. Perjalanan cari jalan keluar. Sebenarnya bro, tak sampai 10 tapak pun bro. Tak sampai 10 tapak depan tu kau dah nampak dah pintu keluar kampung bro.
bukan kampung, Berjaya Hotel. Dekat je. Tapi kenapa aku tak jumpa semalam? Tu yang soalan yang aku tak dapat jawab sampai hari ni. Kat mana silap aku sebenarnya? Sebab kalau 10 tapak tak jauh kan. Tak jauh pun. Memang boleh nampak 5 hingga kan? 10 tapak je. Sebenarnya bro, kawasan Berjaya Tioman, Berjaya tu Berjaya Hotel lah sebenarnya. Dia macam padang golf tau. Aku kira aku tembus ke padang golf lah. Sebenarnya bro, kawasan tu taklah sunyi sangat pun. Orang lalu lalang ke apa boleh je lalu lalang kan. Maksudnya ada lah orang lalu. Tapi kenapa aku petang semalam tu aku tak nampak apa-apa pun kat situ. Tapi pagi tu bila aku bangun, bila aku sedar, aku dah relax, aku jalan sikit. Situ je. Tak jauh pun. Kau bayangkan macam mana mata aku ni digelapkan sebenarnya. Bagi aku rasa macam digelapkan sekejap lah. Nasib sekejap je bro. Kalau 2-3 hari aku hilang, tak jadi apa siut. Itulah pasal. Itu pengalaman pertama aku lah kat Tioman lah. Seram tu. Tapi itulah aku nak tanya kau Anas. Bila kau kat dalam hutan tu kan, yang kau kata sebelum kau bangun pagi tu kan, macam mana dah kau boleh tidur? Kalau aku tak boleh tidur mat. Serius baik. Memang dengan bunyi hutan macam tu, dengan macam-macam dalam fikiran kau kan. Betul? Memang aku akan fikir benda yang paling bukan lah. Memang tak boleh tidur tu. Tapi macam mana kau boleh tidur lah? Sebenarnya bro, sebab tu aku cakap, aku buka beg aku kan, aku keluarkan barang daripada beg aku tu, aku ambil beg tu, aku telungkup muka aku. So aku rasa total gelap punya kan. Aku cuba fokus untuk tidur. Aku jujur bro, memang susah nak tidur lagi lah kan. Kau tahu tak, bila kau berada kat dalam hutan tu seorang-seorang, waktu malam tu automatik menjadi panjang bro kan. Ya tu, automatik dia jadi panjang. Sebab kau tak buat apa aktiviti pun. Kau nak main handphone, handphone tak ada line kan. Kau nak kena jaga handphone kau supaya bateri tak kong. So kau tak boleh nak buka torchlight kau. So apa yang kau boleh buat? Kau mengharapkan unggun api tu. Aku cakap nasib baik aku ni perokok. At least aku adalah hater untuk aku hidupkan unggun api. At least. So bila ada unggun api tu, terasa lah selamat juga dalam hati tu kan. Kira sedap lah juga rasa tu kan. Tapi kalau tak ada unggun api, aku pun tak tahu lah apa jadi. Mesti kat dalam tu macam bengong-bengong sikit kan. Blur je kan. Itu memang pengalaman aku. Benda ni tak seram lah bro. Tak seram pun. Tapi untuk orang yang macam aku lebih kepada menakutkan lah bagi aku. Aku doa masa tu, memang aku banyak berdoa, memang aku banyak selawat. Aku minta pada Allah masa tu, tolong lindungkan aku ni. Janganlah adakan benda-benda yang aku rasa boleh menggugat keimanan aku. Aku dah cover the whole Tioman dah bro. Aku dah jalan kaki seluruh kawasan Tioman. Maksudnya daripada kampung. Jalan kaki? Ya. Daripada kampung Mukut tu aku dah pernah jalan kaki sampailah ke hujung sekali kampung Salang tu. Daripada kampung Tekik tu aku pernah jalan kaki sampai ke kampung Juara. Aku dah jalan kaki. Okey Anas, kita teruskan dengan kisah seram kau yang kedua. Let's go. Okay, kisah seram aku yang kedua masih lagi dekat Tioman juga. Tapi memandangkan aku dah berjanji dengan satu pakcik ni yang aku tak dedahkan nama tempat yang aku pergi ni. So aku simpan ketat-ketat lah. Cuma aku bagi tu pengalaman aku je kat kawasan tu. Okey, cerita ni bukan hari yang sama aku sesat tu lah. Okey, aku pergi Tioman ni berulang-ulang kali, banyak kali. Ada sekali tu aku pergi ni, aku cover daripada point A ke point B juga. So hari tu aku keluar waktu pagi. Betul-betul pagi, dalam 6.30 petang. Kejadian ni berlaku selepas kejadian yang sebelumnya. Selepas kejadian aku sesat tu. So aku maksudnya setiap kali kalau aku nak outing tu, aku nak hiking ke point A ke point B, aku dah belajar daripada kesilapan aku. Jangan aku keluar tengah hari sangat atau petang. Aku keluar pagi terus. So hari tu aku keluar pagi. So dalam perjalanan aku tu, aku jumpa satu makam. Makam tu dekat tepi-tepi rumah orang je. Makam tu cantik lah makam tu. Aku tengok lawa, memang lawa. Kan aku pun ambil gambar kiri kanan. Aku ambil gambar signboard dia lusuh-lusuh sikit. Aku tak ingat apa nama makam tu. Tapi makam tu still ada lah, still exist lah sampai hari ni. Kan? Cantik makamnya. Kemas je kan. So aku ambil gambar. Tapi aku tak dapat nak rekod makam tu. So aku tulis je poin nombor 1 makam ni. Aku tulis kat dalam buku log aku kecil. Sebab nanti bila aku jumpa orang kampung akan datang, aku nak tanyalah makam apa. Sebab aku nak tulis dalam buku kan. Dalam magazine tu kan. So aku teruskan perjalanan aku. Sampai aku masuk satu hutan ni. Hutan kecil je. Hutan semak je. Aku jalan-jalan. Dia kat jalan luan tu, dia jalan batu-batu macam batu simen tau. Dia buat daripada batu simen tau. Tapi laluan tu kau tak boleh lalu, naik motor pun tak boleh lalu. Sebab selain walaupun dia batu simen, tapi dia ada batu-batu ceracak kat tengah-tengah jalan. Jadi kau tak boleh lepas naik motor. Kau kena jalan kaki. The only way untuk kau sampai kawasan tu adalah jalan kaki.
Okay. Okay, so aku pun teruskan perjalanan aku. Aku jalan-jalan, dan aku jumpa lagi satu makam. Makam ni dekat tengah-tengah sikit. Tengah-tengah hutan. Ush. Maksudnya kalau kau nak sampai ke makam ni, kau tak ada option. Walaupun kau naik basikal pun kau tak boleh sampai pun sebenarnya. Kau kena jalan kaki kat. Kau dah sampai kat makam tu lagi cantik daripada makam yang first. Kau bayangkan dalam kau imagine lah kat dalam hutan ada satu makam batu cantik yang dekat luar-luar dia ni semak tinggi-tinggi, tapi kat dalam makam tu semak dia dipotong rata halus cantik je. Kemas. Pelik lah. So aku pun nak kan, pelik kan. Tapi masa tu aku okey je. Otak aku punya fikir masa tu mesti ada orang jaga. Betul tak? Mestilah ada orang jaga. Takkan makam tu boleh bersih macam tu kan? Yes. So aku pun masuk dalam makam tu. Aku pergi salam macam biasa. Aku masuk. Nak carilah signboard ke apa yang tulis pasal makam tu. So aku masuk. Aku keliling jalan dekat makam tu. Kat tengah-tengah tu dia just macam ada satu gate je. Tapi tak boleh masuk. Berkunci. Aku pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke dalam. So aku just ambil gambar daripada luar je lah. Ambil gambar daripada luar. Klik. Aku pun tengok. Ya Allah, dalam hati aku cantiknya makam ni. Cat dia tu tak ada sikit lumut pun bro. Tak ada lumut sikit pun. Kemas gila aku cakap. Wish, cantik lah. Aku rasa macam kagum gila lah. Kat tengah hutan kau jumpa satu makam. Kat Tioman ni memang terkenal bro dengan budaya makam dia ni. Dengan benda-benda makam ni memang banyak lah maksudnya. Tapi makam ni unik lah. Aku jumpa unik. So aku lepas tu aku pun keluar. Aku jalan lah, teruskan perjalanan. Dalam sejam 2 jam tu aku jumpalah kampung. Aku pun dah sampai kat kampung tu. Aku makan. Makan. Aku tanya dengan kakak ni kan. Aku cakap, Kak, akak tahu akak ni penduduk kampung sini ke ataupun akak datang sini bekerja? Dia pun cakap dengan aku dia memang penduduk kampung situ. So aku lagi sukalah bila dengar cakap dia penduduk kampung. Mestilah dia tahu sesuatu kan, betul tak? Aku tanya dengan dia, akak ni duduk kampung sini baru ke atau dah lama? Dia kata daripada kecil dia duduk situ. Oh, lagi baik. So aku tanyalah dengan dia pasal makam ni. Aku tanya dengan dia, Kak, dekat Tioman, jadi saya sepanjang saya jalan kaki kat sini, saya jumpa makam ni tau Kak. Tapi saya tak tahu nama dia. Kak tu terus bagi tahu aku nama makam tu. Aku tak ingat nama dia apa kan. Ada bagi tahu nama makam tu. Oh, aku pun tulis lah cantik. Lepas tu aku cakap, yang lagi satu makam tu makam apa Kak? Aku tu tengok muka aku. Yang lagi satu punya makam. Datang mana makam lagi satu? Dia tanya aku. Kak, ada 2 lah Kak makam. Satu makam dekat kampung, aku cakap kan. Yang kakak tu maksudkan dengan aku, kakak makam tu dekat kampung tu. Samalah aku cakap kat kampung tu. Yang makam nombor 2 ni, kakak tu pun tak tahu ada makam nombor 2. Aduh. Lepas tu kakak tanya, kau jumpa kau jumpa makam tu kat mana dik? Kak, saya jalan dalam hutan. Aku ceritalah kan, dekat dalam hutan. Lepas tu dekat sini ada satu makam. Makam ni macam ni. Kakak tu cakap dengan aku apa tau, Dik, dekat situ dik, memang betul ada penempatan kat situ. Tapi orang yang jumpa makam tu hanya orang tertentu je. Tak ramai pun orang pernah jumpa makam tu. Kau bertuah adik, dia kata. Aku tercengang bro bila dia cakap aku bertuah jumpa makam kat situ. Aku tunjuk gambar tau. Aku buka gambar. Tak ada bro, aku tak ambil gambar pun kat situ bro. Dah, ya ke? Aku tak ambil gambar pun. Bukan aku tak ambil gambar. Aku slide gambar. Contohlah, gambar tu DSC 002 kan. Lepas tu gambar seterusnya 3, 04, 05. Dia terus skip kepada gambar yang selepas makam je. Gambar tu tak ada. Gila. Tak lama lepas tu bro, dalam next trip aku ke Pulau Tioman tu, aku bawa member aku sama lah. Masa tu aku journey dengan member aku kan. Dia ikut aku. Kita lalu laluan yang sama. Betul bro, kata kakak tu tak ada makam kat situ. Aku tak jumpa bro makam kat situ. Hutan je. Memang tak ada Tak ada. Aku cakap dengan member aku ada jumpa makam kat sini. Member aku tak percaya bro. Aku sendiri pun tak percaya aku jumpa makam kat situ. Macam mana member aku nak percaya? Hutan je bro, hutan. Ini pasal makam, pasal Tioman lah. Kan kau nampak makam dalam hutan tu kan? Betul? Ini kau beritahu akak ke? Akak tu pun dia tak pernah nampak sebelum ni. Akak tu cakap apa tau dengan aku. Dia masa kali aku cakap aku jumpa makam, dia tak terkejut lah. Sebab memang betul ada makam pertama tu. Tapi bila aku cakap pasal makam kedua, dia macam tercengang bro mata dia. Dia sebelum dia cakap aku tak ada makam, last kali aku cakap betul. Aku tegakkan lah apa yang aku nampak kan. Sebab aku masuk tempat tu, aku cakap aku nampak cantik. Tempat dia bersih, rumput dia. Aku nak tahu jugalah siapa yang betul-betul rajin jalan kaki sejauh ni kan, untuk semata-mata bersihkan makam tu. Makam tu memang terjaga bro. Makam tu lebih terjaga daripada makam pertama yang aku jumpa. Kan, aku tanyalah kan. Lepas tu dia boleh tengok muka aku semacam tu bro. Macam aku nampak muka dia tu macam, dia macam terkejut. Dia tahulah, maksudnya dia faham kewujudan benda tu kat situ. Tapi dia tak sangka lah orang macam aku ni yang jumpa.
Kan? Gila Tu dia cakap dengan aku. Sebenarnya aku ni antara orang yang bertuah lah dapat jumpa. Tak ramai pun orang yang jumpa. Even though dia orang kampung, bapak dia sendiri pun lalu kat kawasan tu tak pernah jumpa pun. Hanya dengar je orang cakap. Tapi orang yang macam aku ni, kan, orang yang macam aku ni yang datang bukan penduduk situ, maksud kita datang bukan kerap, kan, tapi kita jumpa. So luck lah, kan. Orang yang sekali-sekali datang tiba-tiba nampak, orang yang selalu lalu pun tak jumpa lagi. Betul tak? Itu aku pun bagi aku tu bagi macam penghormatan juga buat aku, kan, boleh jumpa benda tu. Tapi itulah sekali je lah. Tak ada lagi dah dapat jumpa. Tapi aku syukur lah juga, kan, jumpa aku jumpa makam tu, tapi aku tak adalah jumpa hang tuah ke apa kat situ, kan. Tapi apa pun dia tetap satu benda yang aku save dalam otak aku sampai hari ni lah. Aku tak boleh lupa, bro, benda tu. Ya Allah, syukur lah aku jumpa, kan. Tioman ni unik, bro. Tioman ni unik. Sebab apa? Aku pernah sekali tu aku duduk dekat kampung Mukut. Mukut ni antara satu tempat yang tak dicemari dengan pelancongan lah, saya cakap lah. Okey, Tioman ni banyak dari Kampung Paya, Kampung Genting, Kampung Tekik, kampung macam-macam kampung lah. Okey, yang lain tu semua pelancong boleh datang. Tapi dekat Kampung Mukut ni dia tak ada akses untuk sampai sana. Kalau kau nak datang Kampung Mukut, kau kena naik feri pergi kat kampung sebelah ni, lepas tu naik bot lain pergi sana, ataupun kau jalan kaki pergi sana. Sedang cakap Kampung Mukut ni adalah satu tempat yang nelayan, kampung nelayan dekat Tioman. Tapi diorang masih lagi mengamalkan kepercayaan. Satu kepercayaan ni yang aku rasa macam unik je kepercayaan dia. Aku nak share sikit boleh, bro, pasal Tioman ni. Sebab bagi aku nak bagi tahu, mungkin tak ramai orang pernah cover pasal Tioman ni. Tapi aku cerita sikit berdasarkan pengalaman aku. Kalau orang-orang Tioman yang dengar channel kau ni, bro, kalau aku salah, korang tolong betulkan. Tapi ini aku aku cakap based on aku punya pengalaman yang aku borak dengan orang-orang sana. Diorang cakap, bro, kat Tioman ni, macam aku cakap tadi awal-awal, nak pergi sampai Kampung Mukut ni tak ada akses. Pada hakikatnya pada awal je, diorang ada je JT cantik, bro, kat situ, bro. Yang kerajaan dah bina cantik-cantik kat situ. Untuk feri besar pun boleh singgah. Tapi feri tak ada masuk pun kat Kampung Mukut ni. Kenapa tak boleh masuk Kampung Mukut? Kan? Kenapa boleh masuk dekat kampung yang lain, yang jauh-jauh yang lain, tapi Kampung Mukut ni tak boleh akses? Orang Tioman ni, orang Kampung Mukut ni dia bagi tahu dengan aku, bro. Dia cerita lah, ni cerita diorang. Legenda Kampung Mukut, saya cakap. Kampung Mukut ni dia ada penjaganya sendiri. Satu hari tu, masa diorang bina JT tau. Sebelum JT yang baru siap ni, ada JT lain lah. Diorang bina JT tu untuk orang senang masuk lah. Keluar masuk dekat Kampung Mukut. Dan diorang buat perjanjian. Aku tak sure perjanjian dengan siapa, kan. Kampung Mukut ni tak boleh dicemari dengan orang-orang luar lah. Dan bila JT tu siap, hari pelancaran JT tu, cerita ni long time ago lah, JT tu roboh. Padahal JT tu konkrit lah, batu, kan, tapi roboh. Disebabkan JT tu roboh, ketua kampung kat Kampung Mukut ni, diorang dah buat satu penetapan yang memang tak boleh orang luar masuk kat Tioman ni. Bukan tak boleh masuk, maksudnya tak boleh buat macam tempat pelancongan lah. So tinggallah satu je Kampung Mukut dekat Pulau Tioman ni yang betul-betul masih lagi kampung. Yang kau boleh memancing kat kampung tu. Kau boleh buat aktiviti kampung lah, saya cakap. Kat Tioman mana boleh kau mancing suka-suka hati, kan. Tapi kat Kampung Mukut kau boleh memancing. Dan Kampung Mukut ni tempat yang paling cantik kat Tioman sebenarnya. Banyak air terjun, waterfall. Bunga rafflesia pun ada kat Kampung Mukut. Yang ni aku nak cerita sikit. Share. Kalau korang nak tengok bunga rafflesia selain kat Sarawak, pergilah datang Kampung Mukut. Aku tak tahu bila dia berkembang. Bunga rafflesia ada kat Kampung Mukut, Pulau Tioman. Aku akan datang sana untuk tengok bunga rafflesia ni. Ini keunikan lah. Mungkin tak kecoh-kecoh, tapi aku dah buat kecoh, minta maaf yang aku beritahu. Aku benar sekali, bro, kat Kampung Mukut ni, bro. Aku patutnya feri aku pukul 9 pagi tau. Pukul 7 pagi dekat Kampung Genting. Kampung Genting dengan Mukut ni sebelah je. Kalau kau naik bot dalam setengah jam lebih kurang lebih kurang macam tu. Jadi aku minta lah satu budak rider bot ni hantar aku malam tu daripada Kampung Mukut ke Kampung Genting. Diorang cakap apa, bro, dengan aku, bro? Bang, saya minta maaf, bang, dekat Kampung Mukut ni kita ada satu syarat dia, bang. Aku tak tahulah sama ada betul ke tak betul atau budaknya geromal aku, kan. Dekat Kampung Mukut ni kita tak bawa bot keluar daripada kampung ni di waktu malam. Kalau balik tak apa, tapi malam tak boleh. Aku tanyalah kenapa. Tu pantang larang dia kata. Maksudnya kalau kau pergi keluar daripada tempat lain, kan, kau sampai ke Kampung Mukut tu pukul 2 pagi, pukul 12, pukul 8 malam, tak ada masalah pun.
Tapi engkau tak boleh bawa boat kau. Malam kau start boat kau keluar. Tak boleh. Diorang tak nak. Aku tanyalah, kalau kita langgar juga apa akan jadi. Bang, jangan tanyalah bang. Saya tak berani nak cakap. Diorang cakap macam tu. Ini dekat kampung Mukut Pulau Tioman. Inilah keindahan Pulau Tioman yang diorang masih lagi ada lagi. I see. Begitulah sikit sebanyak pasal Pulau Tioman. Sepanjang aku sebagai solo traveller yang berjalan ke Pulau Tioman. Macam dekat kampung kau pergi tu kan, dia punya kampung yang kau pergi tu, yang kau solo traveller ni kan, dia punya population ramai ya? Ataupun memang boleh kira lah, sebab kau kata dia tak open to public, tak siapa boleh masuk semua kan? Okay, kalau kau bercakap pasal population dia, tak ramai pun. Aku tak tahu exactly how much punya penduduk dekat sana. Tapi aku menganggarkan tak lebih pun daripada 20 hingga 30 buah rumah, tak lebih lah. Ui, kecil, tak lebih. ramai bai. Tak lebih. Tapi yang bestnya pasal Kampung Mukut ni, kalau kau datang sana, dia tak sama langsung dengan kawasan kat Pulau Tioman ni punya tempat-tempat lain. Dia tak sama langsung. Senang cakap, kat dalam Pulau Tioman ni ada satu-satunya tempat kat Kampung Mukut ni yang kau boleh rasa hidupan kampung. Kau boleh nampak budak-budak petang-petang main basket, main bola kampung. Kau boleh nampak pakcik-pakcik kat marung kopi kan. Tapi kalau kau pergi dekat tempat-tempat lain, kau dah nampak bercampur kan, dengan pelancong, dengan apa. Dekat Mukut ni tak. Dia unik gila. Dekat Mukut ni juga dia punya tempat, senang cakap homestay ke hotel chalet pun tak banyak lah. Kalau kau sampai dekat Mukut ni, kau jangan expect kau boleh jumpa homestay chalet yang ada aircon apa, kau jangan expect. Tapi yang kalau ada pun, dia punya homestay pun bukan homestay, dia lebih kepada chalet yang harga 1,000 ke atas. Itu memang betul-betul private lah. Tapi yang tempat-tempat biasa aku tidur ni just macam backpackers punya bilik lah. Just ada bilik, ada kipas, ada kelambu, ada bilik air, that's all. Memang basic lah, memang basic gila lah. Memang basic lah, betul. Dekat Mukut ni, siapa yang datang Mukut ni, maksudnya dia memang nak datang untuk keindahan Mukut je. Sebab Mukut ni lah tempat letaknya waterfall, tempat letaknya dragon horn, nature. Biasanya kita kalau orang-orang tempatan ni, kalau kita pergi Tioman, kita nak buat apa? Snorkeling kan. Snorkeling lah, rasa pulau lah. Kita tak pergi hiking-hiking tempat-tempat macam ni. Tapi kalau nak pergi rasa tempat-tempat hiking, tempat-tempat heart of the Tioman, memang kat Mukut lah tempat dia. Syok Mukut. Syok. Aku suka. Aku akan datang lagi Mukut tu. Sebab aku tak habis. Aku belum habis lagi. Banyak-banyak tempat kat Tioman aku dah jalan, Mukut aku belum habis. Okay. Dan aku akan datang. Last aku datang Mukut, aku jatuh. So aku tak boleh dapat teruskan aku punya hiking. Begitulah. So itu kisah kedua kau pasal makam yang kau nampak tapi orang lain tak nampak. Ya, betul. Memang menarik, betul. Bro. Memang menarik tu. Kalau aku, bila aku jadi kat tempat kau kan, beritahu akak tu kan yang kau nampak makam, and then dia tercengang kan. Dia tercengang dia, aku dah cuak dah Mat. Memang aku cuak gila lah. Macam, kenapa pula ni kan? Memang jam weh. Sebab yelah, even dia kata macam bapak dia pun kan, dah ulang alik lalu situ tapi tak nampak kan. Tapi macam orang luar datang, suddenly boleh nampak. Siap ambil gambar lagi. Lepas tu gambar pula tak ada kan. Betul bro, pasal gambar tu aku confused gila weh. Aku cakap, aduh, kenapa lah aku tak ada bukti langsung yang aku pernah sampai dekat tempat ni kan. Betul, aku bawa SLR tau masa tu tau. Yes. Bukan kamera handphone, bawa SLR kan. Aku shoot. Biasa kita kalau pakai SLR, manalah lepas ambil gambar kita tengok kan. Kita just shoot dulu kan. Betul. Shoot. Janji shoot je lah dulu kan. Nanti baru kita tengok aku nak saving bateri pun. Jadi shoot aku nak tak sayangnya aku tak check pula masa tu kan. Betul-betul aku ralat Tapi alhamdulillah lah. Mungkin dah ditentukan, dah ditetapkan yang aku tak boleh tengok benda tu lagi. Boleh jadi kan. Dia dah memang private kan benda tu. Tapi tak apalah, as long aku dapat pengalamannya. Benda tu pun dah berharga dah buat aku sebenarnya. Kan, sebagai seorang manusia aku rasa berharga lah. Bagi aku tu pengiktirafan juga. Okey, itu dia guys, kisah Anas yang kedua. So, kita tanpa masa lagi, teruskan dengan kisah Anas yang ketiga. Let's go. Okey. Kita sambung balik dengan kisah nombor 3 pula. Yes. Kalau siapa-siapa yang follow aku dekat IG aku, korang boleh perasan lah yang bulan lepas kalau tak salah aku ada jalan ke Indonesia.
Aku jalan pergi ke Yogyakarta, lepas tu aku fly ke Jakarta. So sebenarnya ke Yogyakarta tu aku meet dengan kawan-kawan aku lah. Aku lepak dengan kawan-kawan aku. Kerja aku kat Jakarta sebenarnya. Tapi aku lepak dengan kawan-kawan aku dekat Yogyakarta. Okay, aku ada kawan-kawan aku ni, kawan-kawan daripada sekolah rendah lah. Kita orang ni memang every year kita akan buat satu program untuk kita chill, tapi kita buat aktiviti lasak. Macam yang lepas kita buat apa tu, water rafting. Kadang-kadang kita pergi paragliding. Cuma tahun ni kita orang decide kita nak pergi Yogyakarta. Kita orang nak masuk dalam gua. Antara sebabnya aku ada masalah dengan claustrophobia. Masalah aku dengan tempat sempit lah. Okay. So member aku decide kan, diorang nak ajak aku pergi masuk kat dalam gua tempat-tempat sempit supaya aku lebih rasa selamat bersama kawan-kawan. Macam tu lah mentality diorang lah. Sebenarnya benda tu bila masuk pun si takut juga aku sebenarnya. Okay, kita sambung balik terus dengan cerita lah. Tapi kita pergi gua tu, ke arah gua tu tak ada masalah pun sebenarnya. Dia sampai dekat satu tempat ni, kita orang pergi ke satu pantai. Aku tak ingat apa nama pantai tu. Tapi pantai tu kita orang naik gondola. Oh. Hari tu kita apa nama pantai tu aku tak sure. Tapi begitulah kisah dia. Tapi sebelum aku sampai ke Yogyakarta ni, ayah aku ada pesan dengan aku. Kalau kita pergi ke Yogyakarta ni, apa yang kita request, apa yang kita minta, itu yang kita boleh dapat sebenarnya. So aku pun sampai kat sana, aku sebenarnya dengan satu permintaan yang aku nak kat sana sebenarnya. Okay. Aku cakap dengan kawan-kawan aku, alang-alang aku dah sampai Yogyakarta ni, aku nak interview seorang kan. Aku nak tanya cerita seram dia. Saya cakap aku datang sana, aku nak cerita hantu lah. Untuk aku buat konten. So aku dapatlah satu cerita hantu kat sana ni. 2 sebenarnya. So aku pergi sampai dekat pantai tu. Kita sampai petang tu dalam pukul 3 kalau tak salah aku, 3 petang, 3 ke 4 lebih kurang macam tu lah. Indonesia ni dia cepat sejam kalau tak salah aku, cepat sejam. Maksudnya kalau pukul 4 waktu kat Indonesia tu, kita dah pukul 5 petang. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang kot. Maksudnya kita masih, Malaysia ni cerah, dia orang dah gelap. Dia awal lah, dia awal. So sampai kat petang tu, one of my friend, seorang daripada kawan aku ni, dia request dengan brother ni. Dia cakap kita nak tengok matahari terbenam. Sebenarnya dekat pantai tu tak ada orang pun nak tengok matahari terbenam. Tapi member aku ni nak tengok matahari terbenam, dia kata. So kita orang tunggulah sampai petang. Lalas petang tu dia renyai hujan. So tak dapat lah tengok matahari sebab banyak awan kan, cloud kan. So kita orang decide nak balik. Balik tu dah waktu maghrib dah. Perjalanan nak pergi pantai ni, dia lalu dalam kawasan kampung, lepas tu kawasan hutan. Jarak dia dalam 4 hingga 5 km lah hutan tu. Driver yang bawa kita orang ni, driver aku ni, dia memang tahu sesuatu lah pasal kat kawasan tu. Okay. Dia pun tak bersuara bila kita orang nak balik petang tau sebenarnya. Tapi dia tak setuju. Tapi nak tak nak sebabkan kita ni as dia punya klien ni kan, dia punya guest, dia nak tak nak dia kena ikutkan tekak kita orang lah. So kita orang balik tu dah maghrib. Maghrib dah gelap lah. Dalam perjalanan balik tu kita datang dengan 2 buah jeep bro, 2 jeep. So jeep depan aku tu member aku duduk 4 orang termasuk driver. Jeep yang tak ada bumbung lah, senang cakap. Cantik lah jeepnya. Aku pula duduk dalam macam Pajero lah, ada bumbung. Masa perjalanan balik tu, dekat first leko tu, aku dah memang tak sedar hati lah dengan member aku seorang lagi ni. Macam ada yang tak kena ni, aku cakap tu. Sampai dekat satu seleko tu bro, kita orang berdua ni, kita orang nampak Gondorowo. Kau tahu Gondorowo bro? Kau biar betul. Kita orang nampak Gondorowo bro. Tak, time tu gelap ke? Gelap bro. Dia macam dah maghrib-maghrib menuju malam bro. Wish. Aku punya takut bro. Aku ingatkan aku seorang nampak, aku diam lah. Aku pegang kamera, aku terketor-ketor tangan aku. Lepas tu member aku, dia tahu lah, aku nampak juga. Member aku seorang ni bro, dia ada something lah. Dia orang yang power jugalah, berilmu jugalah saya cakap. Cerita dia bro, aku tak jumpa satu bro. Alright. Bukan satu bro, banyak bro. Serius lah. Sepanjang. Okay, aku cakap dengan kau, aku naik Pajero yang belakang kan. So yang depan ni Pajero member aku. Pajero member aku ni, dia just diri atas Pajero tau. Benda ni kat kiri kanan dia je sebenarnya. Tengok dia. Dia tak tengok aku bro. Dia tengok kereta yang depan tu. Sepanjang kereta tu lalu, kepala dia toleh je ke kiri kanan. Kiranya macam gambaran tempat kau time tu macam mana? Lalu hutan lah. Memang lalu hutan kau-kau lah. Hutan bro, hutan. Kiri kanan hutan. InsyaAllah nanti aku cari gambar ke footage sikit, aku send kat kau supaya kau lebih jelas, supaya audience kau boleh nampak macam mana kedudukan benda ni.
Benda dia jalan dalam hutan, kiri kanan hutan. Ada macam jalan batu-batu yang bukan jalan tar lah, jalan batu-batu kecil-kecil macam tu lah. Memang naik bukit, turun bukit dah senang cakap. Nak keluar daripada ni. Nak keluar daripada jalan tu. Okey. Aku kali pertama nampak tu aku rasa macam siut lah. Gondorowo ni dalam bahasa Melayu ni aku rasa hantu raya lah. Wih, besar tak? Aku cakap ni besar bro, besar. Okey, aku cakap dengan kau bukan satu kan. Aku nampak sekongkongnya 7 bro. Yang aku nampak. Tapi sepanjang jalan tu aku tutup mata macam gini. Aku toleh depan balik. Aku tutup macam ni. Sepanjang aku toleh tu ada je dekat tepi sempang. Aku pernah dengar cerita pasal ni. Tapi aku tak pernah dengar Gondorowo ni duduk dalam satu tempat yang dia ramai tau. Dia banyak. Okay. Aku tak pernah. Ini kali pertama aku dengar. Dan aku dah rasa tak sedap hati lah. Hati kita orang ni, aku berdua lah dalam kereta aku. Dalam kereta yang aku duduk ni berdua ni, kita orang dah tak sedap hati lah. Lepas tu kita orang stop lah kat satu tempat ni. Tempat makan lobster. Oh, sempat Dia masih makan lobster tu eh? masuk. Dia ada satu tempat makan lobster ni bukanlah restoran dia macam mewah-mewah je bro. Dia macam rumah je. Macam rumah je. Tapi ada kedai jual lobster. So kita orang decide nak makan lobster. Tapi dia dalam masih lagi dekat kawasan yang sama sebenarnya. So aku just diam je lah, tak cakap pasal benda ni. Kita yang nampak berdua ni kita tak nak bercakap pun. Kita diam je. So masa makan tu member aku borak. Aku pun ambil rokok aku, nak isap rokok kat luar. Ada lagi bro, diri dekat luar bro. Maksudnya bro kat sini kan, dia ada sebab kenapa dia datang cari dia pandang kita orang, dia ikut kita. Ada sebab. Nanti aku ceritakan sebabnya. Okay. So aku dah tahu, masa aku nampak tu aku dah tahu benda. Aku makan dah tak lalu lah bro. Hati dah dudap. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapalah boleh pula aku yang jumpa nampak benda ni. Aku ketis lagi member aku yang seorang lagi. So dia faham maksud aku apa. So waktu balik tu, kita dah habis makan, kita nak masuk kat kereta. Alhamdulillah dia tak ada lagi. So kita masuk dalam kereta. Pergi bawa kereta yang kita buat jeep tu. Kita dah pergi ke tempat kita orang parking kita orang punya kereta. Kita orang sampai situ, kita datang naik kereta macam Velfire lah. Tapi version yang kecil sikit. Aku tak tahu apa nama kereta tu kat Indonesia. Jadi kita orang tukar kereta lah, switch lah. Maksudnya kita pulang jeep balik. Dalam perjalanan naik kereta tu menuju ke rumah kita orang tu yang terletak lebih kurang dalam 30 km lah, lebih kurang daripada tempat tu. Baru je start kereta, satu kampung tu lampu mati bro. Satu kampung masa kita nak balik tu, satu kampung lampu mati. Aku dengan member aku lagi lah panik, satu kampung jadi gelap kan. Kenapa pula ni kan. So kita teruskan je balik. Waktu perjalanan balik tu alhamdulillah bro, tak ada benda. Sampai dekat rumah kita orang ni, homestay kita orang ni, aku borak dengan aku punya driver. Aku je pemandu pelancong. Aku bisik dengan dia. Aku tanya dia, nama pemandu pelancong aku siapa nama dia? Aku pun tak ingat, aku cepat lupa. Aku borak lah dengan pemandu pelancong aku ni bro. Aku tanya dengan dia, bro, aku nak tanya sikit bro. Masa balik tu, aku nampak Gondorowo dekat tepi jalan. Aku cakap tu serang je dengan dia bro. Lepas tu dia tu cakap dengan aku apa lah bro. Bro, sebenarnya bro, kau cakap kau nampak Gondorowo tepi jalan, itu biasa bro. Kita lalu kampung dia. Dia cakap benda tu nampak tepi jalan tu biasa je bagi dia. Kampung dia yang kita lalu tu, kampung Gondorowo tu sendiri dia kata. Dekat kampung tu, yang kampung penduduk tu, benda ni normal dia. Banyak dia kata normal. Tapi aku cakap lah, tapi kenapa dia macam dia tengok kereta depan tau. Kenapa dia tengok kereta yang depan aku tapi dia tak tengok kereta aku. Lepas tu dia cakap dengan aku, mungkin salah seorang daripada kereta kat depan aku tu, dia ada bawa saka dia, kata. Aku tak tahulah kan. Mungkin salah seorang daripada kawan aku tu, mungkin dia ada bela saka ke, tak pun memang dia ada saka yang ikut dia ke, tak pasti. Jadi benda ni anggap siapa yang masuk bawa saka tu adalah ancaman, dia kata. Ancaman bagi dia lah. Dia umpama macam kau datang rumah orang, kau bawa pistol. Kau faham tak? So orang yang tuan rumah ni dia ada pistol juga. Jadi kalau kau keluar pistol, dia pun keluar pistol juga. So dia macam courier satu standby aja macam tu. So malam tu aku cakap dengan aku punya driver tu, suruh aku bercakap ni kan, telinga aku panas ni bro. Aku meremang mat bila kau sebut Gondorowo tadi. Aku dah aku cakap ni, telinga aku panas ni. Untuk pengetahuan kau, sebelah aku ni tingkap ni. Something wrong tu. Tak apa, kita teruskan. Kita habiskan cerita kita ni bro. Walaupun
Dah pukul 12 lebih. Okay. Yes. Okay, sambung Okay. Kita kau tengok mengganggu fokus sebenarnya. Okay. Tak apa. Malam tu, malam tu, masa aku dah sampai homestay tu, dah lepas aku cakap dengan driver aku kan, hal ni dia pun dah cerita macam-macam kan. Dia ceritalah pasal keadaan sebenar apa yang berlaku, apa kawasan tu kan. Apa yang pernah berlaku kawasan tu. Seram bro kalau dengar cerita dia. Okay. So aku cakap dengan dia, aku tahu kejap lagi confirm aku demam. Aku dah boleh agak. So untuk mengelakkan aku demam, aku cakap dengan dia, minta bantuan dia malam tu bawa seorang tukang urut yang boleh urutkan aku. Urutkan badan aku. Bukan urut yang tak senonoh bro urut yang betul-betul lah. Satu pakcik Wak tu lah. So dia telefon Wak tu. Wak tu pun datang. Malam tu juga Wak tu datang rumah aku, homestay aku. Urut badan aku satu badan. Sampai tertidur-tidur badan aku. Dia urut. Lepas tu dia cakap dengan aku kan, dia tahulah apa yang berlaku kat aku. Dia kata, Pak, badan bapak ni panas banget, dia kata. Aku cakap, kenapa panas sangat? Aku tanyalah dia, kenapa dia cakap macam tu kan. Apa yang membuatkan dia normal lah kan badan panas. Dia kata, badan aku ni panas dia lain macam ada yang tak kena. Tapi aku sudah buangkan Pak, dia kata. Tapi dia tak cakap aku lebih-lebih apa. Lepas aku berurut tu, aku tidur okey. Kawan aku yang seorang lagi nampak tu pun berurut juga malam tu. Tapi kawan aku ni lagi best bro. Dia urut meracah siap member aku ni. Aduh. Malam tu meracah dia. Okay. Aku baru nak masuk tidur, dia sambung, ya kita dah urut dah sedap tidur lah. Aku dengar member aku menjerit kat bawah. Padahal dia pegang je, dia pegang sikit-sikit je. Menjerit-jerit member aku. Member aku ni lepas dia urut tu, dia tidur. Besoknya sepanjang perjalanan tu dia demam. Kesian member aku. Aduh. Dia yang demam. Aku tak demam, member aku ni yang demam. Ini cerita yang berlaku baru-baru ni dekat Yogyakarta. Sebenarnya besoknya ada kejadian lagi sekali bro. Apa tu? Yang ni baru kejadian dekat gua. Okay. Tapi kejadian ni pendek lah. Aku cerita sikit lah. Boleh. Alang-alang ni aku habiskan cerita aku kat Yogyakarta. Besoknya kita orang pergi satu gua ni. Gua ni dia kena naik macam boya, masuk dalam gua. Lepas tu kita terapung lah, jalan dalam gua keluar kan. Keluar dia macam lah saluran air tau. Lepas tu ada boya, nanti aku hantar kau gambar supaya kau boleh jelas sikit nampak. Okay. Dekat dalam tempat ni, yang ni best sikit bro. Kita orang 6 orang tau bro, pergi sana 6 orang. Atas boya tu, so kita berhanyut lah, borak-borak. Kita orang dengar orang main gamelan bro. Tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Okay. Tengah-tengah dalam atas sungai tu. Sepanjang sungai berjalan gamelan. Bunyi dia macam orang main gamelan tu pakai speaker tau. Letak dekat kampung-kampung speaker. Jadi satu kampung boleh dengar. Bunyi dia jelas gila. Bukan aku seorang dengar, 6 orang dengar bro. 6 orang. Kita orang tak expect pun bunyi tu macam bunyi benda-benda misteri ke, tak ada. So one of my friend ni, kawan aku ni, dia pun datang idea kat dia. Babe, alang-alang kita dah sampai Yogyakarta ni, kita pun tahu ada kampung tengah main gamelan tu. Why not kita just pergi tengok je. Dia cakap macam tu member aku. So kita ni yang lagi 5 orang ni, kalau aku, bila member aku cakap, of course lah aku setuju nak tengok orang main gamelan depan mata, betul tak? Bukan benda yang selalu kau dapat tengok kan. So aku pun, okey juga idea kau ni, cantik juga kan. So kita orang pun decide jumpa dengan kita orang punya pemandu pelancong. Kita orang pun cakap dengan dia, Pak, boleh tak kita singgah untuk tengok orang main gamelan? Pemandu pelancong aku tengok muka kita orang main gamelan. Di mana, dia tanya dengan aku, ni orang tengah main ni, sedap bunyi dia ni. Pemandu pelancong aku tahu sesuatu masa tu. Dia diam dia. Kata masa tu, tak boleh lah. Biasanya kalau orang main gamelan ni, dia tak bagi orang datang tengok, dia kata. Dia tolak lah kemungkinan untuk kita pergi tengok. Pemandu pelancong aku ni tak pernah say no bro. Okay. Tak pernah. Dia tak pernah say no. So hari tu kali tu dia kata tak boleh tengok. So bila pemandu pelancong kita pun dah cakap tak boleh tengok, kita pun boleh cakap apa kan? Tak boleh lah, balik lah. So waktu balik tu, masa dah sampai kedai makan, nak makan tengah hari tu, pemandu pelancong aku pun cakap, Pak, sebenarnya Pak, kat kawasan kita tu, kawasan aku tu, kampung terdekat adalah 2 km, dia kata. Melemak, jauh. Jauh. Dia kata enggak mungkin 2 km boleh bisa dengar sampai ke sini, dia kata. Enggak mungkin, dia kata. Sudah. Aku mau fikir logik dia. Kan? Betul juga kan aku cakap. Masalahnya bro, kita orang 6 dia dengar bro. 6 orang dengar. Betul juga kan, dalam 2 km. Enggak mungkin kalau kamu bisa mendengar orang-orang kampung boleh main gamelan tu sehingga ke sini. Dah tenganga babe, kita 6 orang ni. Serius lah. Kena game lagi aku cakap ni. So itulah 2 cerita yang
berlaku dekat aku sepanjang aku berada di Yogyakarta. Tapi Yogyakarta ni memang best lah. Dan aku tak serik lah untuk datang lagi. Memang cantik lah kan Tapi tempat untuk tu pengajaran kan. je. Ya Allah, cantik kampung dia. Tempat dia cantik. Aku suka lah. Aku suka tempat-tempat macam tu. Banyak benda lah kita boleh belajar daripada apa yang kita nampak. Berbeza lah dengan Jakarta. Dia berbeza lah. I see. Berbeza. Saya rasa Jakarta kan memang city center macam KL ni lah kan. Sibuk, jam memanjang, macet memanjang kan. Betul. Macet kalau orang Indonesia panggil. Tapi balik kepada cerita Gundorowo yang kau jumpa tu kan. Masa dia nampak, masa dia tengok dekat kereta jeep member kau dekat depan tu kan. Berapa jarak dia? Berapa dekat ataupun jauh dia usah dia jeep tu? Alright bro, aku cerita pasal jalan Okey, jalan yang kita orang lalu ni boleh masuk satu kereta je. So kalau satu kereta lagi kalau dia bersisir macam ni kan. Maksudnya kereta yang sebelah ni dia kena masuk jalan ke tanah lah. Tanah. So maksudnya luas jalan tu besar tu. Besar sebiji kereta saya cakap Tapi sepanjang jalan tu dia ada bukit tepi jalan tau. Bukit macam ni, bukit tepi jalan lah, bukit dah. Lepas tu jalan rata kan. Dia berdiri tu bro, betul-betul dekat sebelah je bro. Aduh. Umpama macam, okay, aku ni kau nampak aku kat sini kan. Sebelah aku je dia berdiri ni lah. Tinggi. Ada tinggi, ada yang rendah. Pelbagai saiz. Yang aku cakap, aku nampak dengan jelas 7 bro, 7. Banyak. Kau nak aku cerita gambaran bentuknya macam mana tak? Boleh. Alright. Dia, kalau kau cakap pasal macam beruk kan, beruk hitam. Dia seketul dia beruk hitam berbulu besar gitu. Kan? Kau tak nampak jelas pun bro bentuk muka dia macam mana. Tapi kau nampak mata dia je. Dia macam besar di situ. Besar je, seketul lah. Macam Bigfoot besar. Mula-mula aku pun tak tahu nama benda tu Gundorowo. Aku pun tak tahu. Aku tanya dengan aku punya pemandu pelancong. Dia yang bagi tahu aku itu adalah Gundorowo. Yang jaga kawasan hutan tempat tu. Dia cakap dengan aku bro, kalau kau bawa kambing jalan kat situ, kau ikat je dekat tiang kat pokok-pokok tu, kau tinggalkan satu malam. Kau tengok besok kambing tu jadi apa? Settle lah. Hilang bro. Settle bro. Tinggal apa, kepala ke kaki. Tapi dia akan tinggalkan cebisan dia kata. Dia tak makan semua. Dia nak bagi tahu kat orang yang tinggalkan kambing tu kan, maksudnya kambing kau dah mati, dah kena makan. Kalau hilang mungkin dia boleh hilang kan. Dia nak bagi tahu. Penduduk, dia kata benda Gundorowo ni, tu kawasan dia, penempatan dia sepanjang perjalanan tu. Dia kata orang penduduk kampung situ, diorang berkongsi tempat tinggal dengan benda ni. Kalau orang kampung dia bagi dia normal je. Normal je kalau kita normal je. Jam Orang macam aku je yang takut bro. Aku menggigil bro, badan bro tak ada darah macam muka aku macam tu. Takut aku dengar kau cerita ni pun dengan macam mana dia punya gambaran Gundorowo ni pun dah besar benda tu kan. Tinggi gila tak? Besar bro, besar. Dia berdiri aku ingat 2 kali manusia kot. Besar tapi ada juga yang saiz kecil sikit. Aku seorang nampak sekurang-kurangnya 7. Kata member aku yang sebelah aku yang nampak tu lagi banyak dia kata. Dia kata kan member aku tu siap cakap dekat belakang kat hutan-hutan tu dia ada yang berdiri. Yang aku tengok kat belah-belah depan, yang kat belakang-belakang tu aku tak tengok, aku tak fokus pun. Aku jenis tengok sekali imbas je tau bro. Tengok takut tunduk. Macam tu. Tak berani bro nak tenung-tenung. Aku takut apa tau, bila aku tengok dia tiba-tiba dia toleh muka kat muka aku. Jangan. Kau rasa apa jadi? Jangan. Jam siut. Serius. Jam. Itu antara pengalamannya. Tapi kau bila bercakap ni aku panas lah telinga aku. Tak apa. Nasib baik kita dah settle 3 cerita kau ni kan. Lagi satu yang macam masa member kau lepas Pakcik Inon tu urut dia kan badan dia panas dan dia meracau kan. Yang tukang urut tu dia tak ada cakap apa, macam ada benda ke ataupun dah kena kacau ke. Tukang urut ni dia tak cakap apa-apa pun. Dia tak cakap yang kita ni ada hantu dengan kita ke, kita kenapa ke. Dia cuma bagi tahu je badan kamu ni panas. Ada yang tak kena dia kata. Aku pun tanyalah, cubalah korek kan. Kenapa pak? Ada apa? Ada benda yang ikut ke? Ada setan? Aku cakap ada setan ke? Dia diam, dia tak jawab pun. Dia tak jawab ada, dia tak jawab tak ada. Dia diam je. Dia teruskan aja kerja dia. Tapi dia urut badan aku tu okey. Aku tak adalah rasa macam yelah tak sakit lah juga. Tapi tak adalah macam jerit. Masa rumah aku, homestay aku ni 2 tingkat tau. So member aku yang berurut kat bawah ni, aku lepas kena urut tu, aku naik atas bilik lah, saya baju. Aku ingat aku nak baring tidur terus kan.
yang member aku yang seorang ni urut. Aku dengar dia jerit. Aku turun, aku tengok dia jerit kan. Orang dia just dia pegang macam ni, ada picit sikit-sikit je dia picit. Tapi member aku ni meraung sampai dia macam nak bergaduh dengan orang tu. Macam aku tengok member aku macam masa tu dia macam takkan member aku macam gini siot. Apasal macam garang sangat kan. Lepas daripada dia tekan-tekan tu, member aku terus baring, tidur balik. Tidur je member aku. Kena picit tu dia tidur. Pelik tu. Aku tanya dengan lepas tu member aku sedar tu, aku tanya dengan dia, kau rasa tak orang picit badan kau? Dia kata dia tidur je lah, orang tu picit dia tidur. Dia tak sedar pun sebenarnya dia mengamuk. Kita orang yang 4 orang ni, yang lain-lain ni nampak dia mengamuk, kita pun jadi takut dah. Dia tak tahu pun dia mengamuk sebenarnya. Okey. Lepas tu badan besoknya ada demam. Tapi demam bukan demam yang melepek demam macam dia kata macam tak sedap badan, penat kan. Ada penat. Tapi ya, memang interesting gila lah kisah kau solo traveller. The first 2 parts tu dekat Pulau Tioman tu, bila kau ceritakan pasal kampung tu kan, memang bagi aku lah, kalau aku kat tempat kau, bila pergi kampung macam tu, aku rasa macam aku dekat dunia lain tau. Sebab totally different dengan kita punya kehidupan harian kita yang kita hidup kat sini lah kan. Tapi dekat sana macam totally lain. Walaupun dia just negeri, just another state kat Malaysia dia kan, tapi dia punya vibe dia punya cara kehidupan orang kat sana kan, yang buatkan perbezaan rasa macam dekat dunia lain. Memang very interesting lah. And macam kau memang best lah, kau dapat peluang untuk merasai kan pengalaman macam tu kan. Sebenarnya bro, memang kalau kau ada rezeki lah kan, still masih muda, carilah peluang lah untuk berjalan. Cari peluang, InsyaAllah kan, tengok tempat orang. Macam aku sampai ke hari ni pun, aku still lagi berjalan dan aku explore. Aku suka tempat-tempat yang aku boleh jumpa crowd yang tak selalu kita jumpa. Contohnya macam kalau aku pergi Jakarta kan, aku pergi ambil tuk-tuk tu, aku pergi jalan dekat tempat-tempat orang-orang yang biasa-biasa kat pasar dia. Sebab aku suka tengok kehidupan orang bro. Sebab benda-benda macam ni lah yang boleh buat kita punya mindset kita berubah. Kan? Kadang-kadang kita terlalu selesa dengan hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita tengok diri kita kan, kita hari-hari waktu kita makan benda sedap. Tapi bila satu waktu tu, satu tahap tu, kalau kita pergi ke dunia orang lain, kita tengok keadaan orang, so kita faham sebenarnya kita ni dah boleh bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul. Aku suka nasihatkan diri aku, nasihatkan kat diri orang. Kita ni kena bersyukur dengan apa juga yang kita ada ni. Kena, wajib kita bersyukur. Kan, jangan sekali-sekali pun kita rasa diri kita ni bagus sangat ke, riak ke, angkuh ke. Sebab dalam dunia kita ni luas sangat, terlalu luas. Kita belum jumpa ramai manusia lagi. Kadang ada orang yang jauh lagi bagus pada kita, kadang ada orang yang jauh lagi susah pada kita. So, apa yang kita dah ada ni kan, macam hari ni kan, kau, aku, siapa-siapa kawan-kawan kita mampu lagi makan nasi dengan lauk ikan. Ada waktu tu, satu tahap tu, aku pernah jumpa orang yang dia tak tahu pun kat rumah dia waktu pukul berapa. Aku pernah jumpa orang-orang macam tu bro, dalam hidup aku bro. Dia tak tahu pun umur dia berapa. Sebab kat rumah dia tak ada elektrik, tak ada air, tak ada apa-apa. Got nothing bro dalam rumah bro. So dia tak tahu pun dia cuma tahu waktu malam siang sampai dia lupa dah hari tu adalah hari apa, bila umur dia, berapa umur dia, tak sure dia kata. Aku pernah jumpa manusia macam tu bro. So benda-benda macam ni lah yang jadikan kita ni kita dapat pengalaman hidup. Aku rasa sangat bertuah kalau aku dapat rasa pengalaman hidup orang lain. Itu sedikit lah apa yang aku nak pesan lah. Harap okey lah kan. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Itu sedikit pesan daripada pengalaman lah kan. Betul. Banyak nasihat kau tu sebenarnya ialah pengalaman yang kau lalui seorang diri kan. So banyak benda yang kau boleh absorb daripada tempat orang ni kan. Banyak benda yang telah mengajar kau kat sana kan. Betul. Okey Anas, aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi 3 kisah seram sepanjang kau travel sebagai solo traveller ni. And semua cerita ni macam kau cakap mungkin ada yang tak berapa seram, tetapi bila kita fikir balik kan, bila kita ada dekat certain moment ataupun situasi kan, dia punya seram dia memang lagi seram lah daripada kita nampak benda-benda hantu ni kan. Betul tak? Macam kau sangkut dalam hutan seorang-seorang, nak kena survive lagi kan, tak ada lampu, tak ada makanan, tak ada air semua kan.
memang next level lah. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita lebih bersemangat lagi Yes. Sumber semangat, sumber inspirasi macam tu. And kau punya kisah pasal Gundurawo tu bagi aku memang scary lah. Kalau walaupun orang kampung cakap itu benda yang biasa kan, tapi macam kita ni orang luar kan, manalah pernah nampak Gundurawo kan. Walaupun kat Malaysia ni mungkin lah kan, kalau ada siapa kat luar sana pernah nampak Gundurawo kat Malaysia ni kan, tapi kalau nampak depan mata macam Anas kena ni sebelah jeep je, petak weh, serius petak, memang menakutkan lah boleh kata So Anas, lagi sekali nak cakap terima kasih lah sebab sudi berkongsi kisah. Dan sebelum kita mengakhiri collaboration antara Nas Winchester dengan Anas Rahmat, ada apa-apa kata-kata yang kau nak berikan kepada viewers Anas Rahmat dan juga Nas Winchester? Okay, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih dekat Nas Winchester sebab invite aku dalam channel kau untuk kita collab malam ni. Itu satu penghormatan yang besar buat aku sebagai seorang YouTuber yang baru nak bermula juga, baru nak merangkak. Okay. Yang kedua juga aku nak ucapkan terima kasih kat viewer-viewer semua yang sentiasa menyokong channel Nas Rahmat, yang sentiasa bagi kata-kata semangat untuk aku sentiasa untuk teruskan berkarya kan. Dan yang paling penting sekali aku nak ucapkan kat korang, tolonglah jaga kesihatan korang, jaga diri korang, InsyaAllah, jaga keluarga, sayanglah orang-orang tersayang korang. Itu je lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku biasanya memang macam ni bro. Aku memang banyak bercakap, tapi bila orang suruh aku bagi kata akhir kata ni kan, aku tak pandai nak bercakap apa. Cuma pesan aku satu je, jangan berurusan dengan setan. That's all. Betul. Simple. Very jangan ada simple, urusan apa dengan tapi setan betul bro, betul apa kau cakap kan. Sebab kita ni ialah sebagai agama Islam ni, kita nak kena tahulah kan, kita nak kena buat benda yang sudah diarahkan dan juga meninggalkan semua benda-benda yang tak elok ni lah boleh kata Okay, betul. Anas, aku memang nak cakap terima kasih sebab sudi berkolaborasi dengan channel Nas Winchester ni. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita boleh berkolaborasi lagi sekali guys. Mungkin dekat channel kau pula ke apa kan. Yes. Aku lupa nak beritahu kau. Aku ada rancangan juga nak fikir kan untuk panggil kawan-kawan YouTuber ni untuk collab dengan aku pula. Cuma insyaAllah dalam waktu terdekat ni aku set up ke apa kan. Supaya korang boleh pula masuk ke dalam channel aku sembang. So korang kena kau kena standby bro. Cerita bro. Boleh. Standby cerita yang baik-baik sikit. Yang pengalaman kau kan. Takkan kau tak ada pengalaman. Mesti kau ada pengalaman seram kau sendiri. Betul. Sebab punca pengalaman seram kau jugalah menjadikan aku ni seram juga pasal Lim. Kalau korang masih ingat cerita dia kan? Yes. So aku insyaAllah akan datang. Doakan lah supaya aku dapat buat cepat. Amin. Aku teringin juga nak buat korang dalam channel aku. Yes, insyaAllah boleh bro. Nanti apa-apa kita keep in touch. So aku nak ucapkan terima kasih kepada Anas Rahmat dan juga kepada semua viewers Nas Winchester dan juga Anas Rahmat. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi hadir ke Seram Kliwon malam ini. Collaboration antara Nas Winchester dan juga Anas Rahmat. InsyaAllah kita akan berjumpa in the next premiere. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye-bye.